نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kemuliaan sesuatu kaum dan umat ialah apabila mereka bekerja untuk menyampaikan ajaran Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang lain. Apabila mereka melakukan dakwah kerana Allah, li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk mengangkat kalimah Allah supaya ia menjadi kalimah yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah, dengan perjuangan menyampaikan ajarannya, mengangkat sesuatu bangsa, puak, kaum dan masyarakat. Allah menyebut di dalam suratul Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar, yang tepat. Dengan perkataan yang benar, perkataan yang tepat, perkataan yang betul. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki, membetulkan, meluruskan amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampunkan dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia benar-benar berada di dalam kejayaan yang besar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah membentangkan amanah agama ini, telah memberi amanah agama ini, menawarkannya kepada langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganang,
kesemuanya mereka enggan memikulnya dan merasa gerun terhadapnya. Lalu ia dipikul oleh insan, oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Allah telah menjadikan kita semua memikul amanah dakwah ini untuk dibawa kepada orang lain. Ia adalah kewajiban yang mesti dilakukan, yang tiada pilihan untuk kita menyatakan kita enggan melakukannya. Kerana sudah termaktub, ia tidak ditanggung oleh langit dan bumi, bukit, gunung, sungai atau lautan. Ia ditanggung oleh insan, ia ditanggung oleh manusia. Sebab itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya insan lafi khusr, di dalam kerugian, benar-benar di dalam kerugian, kehilangan. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Belum cukup. Wa amilus salihat, beramal dengan amalan yang saleh, belum cukup. Wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan, memberikan nasihat, menyeru manusia, mengingati antara satu sama lain tentang kebenaran, belum cukup. Wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan, ingat mengingati supaya manusia bersabar di dalam kehidupan ini, di dalam membawa agenda agama Allah Azza wa Jalla ini. Inilah penyelamat manusia. Orang Arab walaupun mempunyai puisi yang bagus, syair yang hebat, kuda-kuda perang yang hebat, mempunyai fadail, kelebihan-kelebihan, al-akhlaq, al-fadilah, akhlak yang baik, di dalam beberapa bahagian kehidupan mereka, mereka gagal untuk menjadi umat yang hebat. Mereka berada bagaikan budak di bawah kuasa-kuasa Ar-Rum wal Furs, Roman dan Parsi dan Persia. Mereka berada di bawah kuasa-kuasa ini. Mereka dibayangi, ditakuti oleh umat yang lain. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menghantar kepada mereka rasul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah yang telah menghantar pada kaum ummiyin rasul di kalangan mereka, membacakan ayatnya, membersihkannya, mengajar mereka kitab dan hikmah. Sebelum itu mereka di dalam kesesatan yang nyata. Dengan risalah dakwahlah membolehkan orang-orang Arab akhirnya menjadi empire yang besar. Bahasa Arab akhirnya digunakan oleh manusia. Rom dan Parsi, kerajaan Rom, kerajaan Persia yang besar, akhirnya tombang. Manusia keseluruhannya mengikut di bawah pemerintahan khalifah-khalifah yang terdiri daripada orang Arab. Yang sebelum itu Arab tidak pernah terbayang mengandaikan mereka memperolehi kuasa, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Apabila mereka menjadi umat dakwah, maka kebaikan-kebaikan yang lain dibawa oleh Allah berada di bawah mereka. Inilah
kemuliaan yang disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada hari Umar bin Khattab pergi membuka Baitul Maqdis, ramai di kalangan para sahabat yang menanti atau menunggu kedatangan Umar, melihat khalifah berpakaian sangat biasa, sangat sederhana. Lalu mereka mencadangkan, mengesyorkan agar khalifah memakai pakaian yang lebih cantik. Umar bin Khattab menyebut dan mengingatkan mereka, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falamma nabtaghil izzata atau falamma natlubul izzata bighairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita, kita akan dihina oleh Allah. Arab telah menjadi hina apabila telah meninggalkan kewajiban mereka menegakkan agama dan menyampaikan agama ini kepada manusia. Mereka tidak mungkin untuk kembali mulia, dan umat Islam tidak mungkin untuk kembali mulia melainkan dengan menegakkan agama. Bayangkan umat yang hebat dan besar, yang mempunyai kerajaan yang hebat, kerajaan yang agung di dalam sejarah, akhirnya telah berpecah menjadi berpuak-puak. Hasil daripada apabila kita meninggalkan agama dan umat ini cuba untuk mendapat kemuliaan dengan hanya berpaksikan apa yang mereka ada daripada harta benda dunia. Maka marilah kita semua mengingati tanggungjawab, amanah, wajibatuna, tanggungjawab kita, yaitulah menyampaikan agama ini kepada orang lain. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Bagi Allah itu kemuliaan, bagi Rasulnya dan bagi para mukminin. Sampaikanlah ajaran agama ini, insya-Allah Allah akan memuliakan kita. Ballighu anni walau ayah. Itulah amanah yang telah Nabi letakkan di pundak setiap kita. Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mukminun yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada hari ini ialah hari Jumaat. Marilah kita senantiasa mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita membanyakkan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas baginda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, man shalla alayya marrah
sallallahu alaihi asyra. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud kita memohon kurniaan Allah azza wa jalla kepada baginda. Seringkali ramai yang tersilap dalam memahami makna selawat, seolah-olah apabila ia berselawat ia memohon daripada Nabi ataupun memanggil Nabi. Selawat bukan memanggil Nabi. Selawat ialah menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kurniakan salawatmu, kurniakan kepada Muhammad. Berselawat kepada Muhammad yakni kurniakan kepada Muhammad kebaikan, ketinggian. Yakni kita memanggil Allah. Kita bukan memanggil Nabi, kita memanggil Allah untuk mengurniakan kepada Nabi sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang telah Nabi berikan daripada menyampaikan ajaran Allah azza wa jalla sehingga kita semua menganut agama Islam. Nabi yang telah menunaikan amanah, yang telah menyampaikan risalah, addal amanah, yang telah menunaikan amanah, wa ballaghar risalah, dan telah menyampaikan risalah. Maka bagi Nabi itu Allahumma salli ala Muhammad, bersama dengan perasaan cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran menyatakan Allah berselawat kepada Nabi, yakni Allah mengurniakan kurniaannya pada Nabi. Kita diminta berselawat kepada Nabi, yakni memohon daripada Allah memberikan kurniaan pada Nabi. Kalaupun kita tidak memohon, sememangnya Allah memberikan kurniaannya kepada Nabi. Tetapi tanda sebagai petunjuk bahawasanya kita ini tahu bagaimana bersyukur kepada orang yang telah berjasa dan memberikan kebaikan kepada kita. Maka dengan itu diajar supaya kita membanyakkan salawat. Dan salawat itu, bagi salawat itu kurniaan yang besar dan fadilat yang besar, yang sepatutnya terutama pada hari Jumaat kita semua membanyakkan salawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.